Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita malam ini memberi tumpuan dengan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Selasa meluruskan ruang Undang-Undang RUU Pindaan Perlembagaan Negeri Sarawak 2022 untuk menukar terma Ketua Menteri kepada premium dengan sokongan 2/3. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar berkata, RUU tersebut mendapat sokongan seramai 67 ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) manakala 6 menolak. Bacaan kali pertama, kedua dan ketiga RUU tersebut dibentangkan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan berangkap Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Terdahulu semasa bacaan kali ketiga, Datuk Seri Abdul Karim berkata, rasional penukaran terma tersebut adalah untuk membezakan status Sarawak berbanding negeri-negeri lain yang membentuk Malaysia. To us, the spirit of the amendment is what matters most. The bigger picture behind this amendment is to emphasize and to cement the difference in status enjoyed by Sarawak as compared to the other states in the Federation of Malaya that form Malaysia. Since the formation of Malaysia, there's no clear distinction made between Sarawak and these other states to reflect this special status of Sarawak. Consequently, Sarawak has been given the same treatment as the other states, leading to erosion of Sarawak's rights, of which the GPS government is trying to recover. Masih lagi dengan perkembangan persidangan Dun Sarawak dengan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS serius dan fokus dalam perjuangan menuntut hak negeri ini selaras dengan undang-undang. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong, Fazruddin Abdul Rahman, perjuangan GPS telah menampakkan hasil apabila Kerajaan Persekutuan mengiktiraf Ordinan Pelombongan Minyak 1958. Seperti yang saya nyatakan, antara kecaman yang kita terima daripada itu mengatakan satu pembaziran, sandiwara, mendakwa kita bermain dengan sentimen anti-Malaysia. Tetapi kerajaan GPS tetap fokus dalam perjuangan kita untuk memperjuangkan hak Sarawak sejajar dan selari dengan undang-undang. Jadi fokus kita ini telah berjaya mendatangkan hasil. Antaranya, kejayaan Kerajaan Persekutuan mengiktirafkan Oil and Mining Ordinance 1958 memberi kuasa kepada kita untuk memberi hak kepada mana-mana syarikat minyak yang hendak beroperasi di Sarawak. Cukai tambahan yang dibenarkan Sarawak di mana kita menggunakan cukai terhadap jualan produk petroleum yang dikeluarkan di Sarawak. Dan juga dalam MA63 juga mengadakan jika hak Sarawak yang tertera dalam IGC report itu tidak termasuk dalam Perlembagaan Malaysia, kita berhak untuk menuntut hak tersebut. I quote. Beliau berkata demikian semasa membahaskan rang Undang-Undang RUU Pindaan Perlembagaan Negeri Sarawak 2022 pada mesyuarat pertama bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 pada Selasa. Katanya lagi, Parlimen baru-baru ini juga telah meluluskan pindaan perlembagaan dalam Perkara 1 Fasa 2 dan Perkara 160 Negeri-Negeri Persekutuan dan Negeri-Negeri Borneo. Selain daripada itu, kita sedia maklum Parlimen baru-baru ini telah meluluskan pindaan perlembagaan dalam Perkara 1 Fasal 2 dan Perkara 160 yang mengatakan negeri-negeri persekutuan terdiri daripada A, negeri-negeri Tanah Melayu iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Penang, Selangor dan Terengganu, dan B, negeri-negeri Borneo iaitu Sabah dan Sarawak. Inilah perjuangan kita untuk memastikan hak Sarawak terpelihara, untuk memastikan kita adil. Adil bermaksud meletakkan sesuatu betul pada tempatnya. Tiga pihak iaitu Sabah, Sarawak dan Tanah Melayu membentuk Malaysia dan adalah adil untuk menguatkuasakan semangat pembentukan tersebut. Dalam pada itu, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Christopher Gira Sambang mencadangkan Dewan Undangan Negeri Dun dipanggil Parlimen Dewan Sarawak dan Adun pula dipanggil ahli Parlimen Sarawak.
Menurutnya, ia juga bagi memberi gambaran jelas status istimewa Sarawak berbeza dan tidak boleh dianggap sama taraf dengan negeri lain dalam Persekutuan Tanah Melayu. Since the Sarawak one the region in Malaysia, we should do amend to the state of Sarawak constitution for the Dewan Undang Negeri should be called as Dewan Parlimen Sarawak. And member of the State Assembly should be called a member of Sarawak Parliament. Beliau berkata demikian semasa membahaskan rang Undang-Undang RUU Pindaan Perlembagaan Negeri Sarawak 2022 pada mesyuarat pertama bagi peninggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 pada Selasa. Sehubungan itu, katanya memandangkan Sarawak diiktiraf sebagai salah satu daripada 3 entiti yang membentuk Malaysia, beliau berharap RUU yang sama akan dibentangkan dalam persidangan pada Ogos depan. Dalam masa sama, beliau juga menyokong pindaan untuk menamakan semula gelaran Ketua Kerajaan Sarawak daripada Ketua Menteri kepada Premium. Di samping itu, beliau turut bersetuju Menteri Muda digelar Timbalan Menteri kerana menurutnya adalah lebih wajar seorang pembantu menteri digelar sebagai Timbalan Menteri kerana tugasnya adalah menjalankan tugas menteri semasa ketiadaan menteri. By referring to the definition of deputy, a person who is appointed to undertake the duties of the superior in the superior absent, while assistant minister, more often in associate, who directly execute the responsibilities than delegating them. Therefore, it's more appropriate that assistant minister should be called deputy minister, because the job is to undertake duties of the minister in the absence of the minister. Berita seterusnya, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat daripada Rektor UiTM Sarawak Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali berserta rombongan di kediamannya di Demak Jaya, Kuching pada Selasa. Kunjungan tersebut adalah untuk mempersembahkan laporan hasil kajian yang telah diamanahkan oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak kepada UiTM Cawangan Sarawak tentang perlunya kajian berkaitan dengan negeri ini. Kajian yang dilakukan berjaya menyiapkan 3 buah buku yang berjudul Perkembangan Islam di Sarawak, Sejarah yang Tidak Didendang, Islam in the Malay Archipelago, Government, Economy and Education, dan History and Contributions of Wali Songo. Okay, Alhamdulillah pada pagi ini rombongan penyelidik daripada UiTM, penyelidikan berkaitan dengan perkembangan Islam Borneo, berjumpa dengan Tuan Yang Terutama Tun untuk memaskinilah maklumat yang kita perolehi daripada penyelidikan yang disuruh Tun buatlah di arah ataupun di apa bahasa commission by Tun lah untuk kita membuat tentang perkembangan Islam ataupun sejarah Islam di Borneo, ya. Jadi kita juga telah menyerah 3 buah buku ya, daripada penyelidikan ini, dan juga kita telah menyenaraikan program-program ataupun aktiviti-aktiviti seterusnya yang kita akan buat bagi melengkapkan penyelidikan yang berkenaan lah, yang berkaitan dengan perkembangan Islam di Borneo, terutamanya di Sarawak. Laporan berikutnya, peruntukan sebanyak RM99,932 telah diperuntukkan oleh Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Juat bagi projek Mesra Rakyat PMR di kawasan berkenaan. Upacara penyerahan tapak melalui Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak Zon Sri Aman kepada kontraktor bagi membina benteng serta melebarkan jalan di hadapan Rumah Panjang Bergumbang Laya Betong telah diadakan pada Isnin. Penyerahan turut disaksikan Tuai Rumah Panjang Bergumbang, Alin Nyadan dan pihak Pusat Khidmat Parlimen Betong. Projek yang bermula pada 15 Februari lepas dijangka siap pada 10 Mei 2022 iaitu selama 12 minggu. Dalam pada itu, Tuai Rumah Alin Ngadan mewakili penduduk di kawasan itu merakamkan penghargaan kepada wakil rakyat mereka yang telah menunaikan perancangan projek Mesra Rakyat di kawasan tersebut dan berharap agar projek tersebut berjalan lancar bagi kemudahan penduduk di situ. Sekian edisi malam bersama saya, Janet. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.